Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 September 2022 bersama dengan saya Nusyiah Mama Amin. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini dibebas dan dilepaskan daripada 40 pertuduhan rasuah yang dikenakan ke atasnya. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa berkata, pihak pendakwaan gagal mewujudkan prima facie ke atas bekas timbalan Perdana Menteri itu. Hakim Muhammad Yazid ketika membacakan penghakiman memutuskan 3 saksi utama pendakwaan iaitu 3 bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Berhad tidak boleh dipercayai. Selain itu, ketiadaan bukti mengikut keadaan merupakan antara sebab yang mendorong ahli Parlimen Bagan Datuk itu dibebaskan. Antara lain, Hakim berkata dia tidak dapat membayangkan bagaimana jutaan wang ringgit dimasukkan ke dalam sampul surat untuk diberi kepada Zahid. Ini kerana pihak pendakwaan tidak mengemukakan sebarang sampel surat tersebut serta bukti-bukti lain seperti rakaman CCTV. Zahid sebelum ini mengaku tidak bersalah terhadap 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada UKSB berhubung kontrak sistem VLN oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi 7 pertuduhan lagi, Zahid turut mengaku tidak bersalah menerima sejumlah wang tunai daripada syarikat sama yang mempunyai hubungan dengan tugas rasminya. Ahmad Zahid hari ini menzahirkan rasa lega dan syukur berikutan keputusan mahkamah sekaligus membersihkan namanya daripada tuduhan terbabit. Hadir berpakaian putih, Zahid dalam sidang medianya turut berterima kasih kepada barisan peguam yang diketuai oleh Hisham Teh Putih. Saya telah diaibkan, saya telah dimalukan, malah saya telah ditelanjangkan dengan pelbagai tanggapan dan saya telah dihukum terlebih dahulu oleh the Court of Public Opinion. Tetapi Alhamdulillah, hari Jumaat penghulu segala hari pada hari ini menyaksikan segala-galanya bahawa perundangan telah ditegakkan demi kebenaran dan saya sekali lagi bersyukur. Dalam sidang medianya, Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional turut berterima kasih kepada perjuangan gabungan itu dan juga UMNO atas pembebasannya hari ini. Untuk rekod, selain kes melibatkan VLN, Ahmad Zahid telah diperintah membela diri atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan Yayasan Akal Budi. Baik, berita seterusnya. Berikutan pemenjaraan Najib Razak baru-baru ini, penyokongnya membandingkan layanan yang diterima bekas Perdana Menteri itu dengan Anwar Ibrahim. Presiden PKR itu yang pernah dipenjara selama 10 tahun, bagaimanapun berpandangan, dakwaan dan rungutan mengenai perkara itu tidak perlu dilayan. Even under him, I'm not talking about under Mahathir, I was placed on the floor for weeks before the doctors came and say no, give him a proper bed for clinical because of the back problem, and then that's one. And of course, food is prison food. Anwar menjalani pemenjaraan 10 tahun sepanjang hidupnya, iaitu 20 bulan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri pada 1970-an, 5 tahun dari 1999 hingga 2004 dan 3 tahun dari 2015 hingga 2018. Sebenarnya itu, Anwar bertegas bahawa dia tidak diberi layanan istimewa sepanjang perbicaraan ataupun pemenjaraannya. Then the issue of the court process, the trial, would they say Anwar got a longer extension? I was in jail. Damn it, you can't understand this fact. There was no bail. It doesn't matter whether it's prolonged to 3 years or 5 years. I was serving jail. And this silly Judge Augustine Paul didn't count the period bail. Yeah, and you talk about due process and justice. Baik, sementara itu, Ketua Penerangan PKR Chua Wei Kiat mendakwa MCA menggunakan sikap sama seperti PAS iaitu memainkan sentimen agama dalam mempertahankan Najib. Chua mengingatkan Naib Presiden MCA Tilian Kerr supaya tidak memberi idea songsang kepada generasi muda. Chua berkata demikian bagi mengulas kenyataan T semalam yang mempersoalkan mengapa tiada rasa maaf dan simpati
ditunjukkan kepada bekas Perdana Menteri itu, terutama di kalangan orang Melayu dan Islam. Kenyataan itu dibuat apabila tim mendakwa Najib yang disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan menjadi mangsa dera selepas dipenjara. T yang juga timbalan Menteri Belia dan Sukan berkata, dia melihat ada antara mereka yang tidak jemu-jemu mahu melihat Najib terseksa dan sengsara di penjara. Sementara itu, Chua yang juga adun Rawang berkata, umum tahu MCA tidak akan meninggalkan UMNO dan BN sampai bila-bila, namun parti terbabit tidak wajar mengajak generasi muda untuk menyokong penyamun. Tambahnya, sebelum Najib dipenjarakan, MCA antara parti yang paling menonjol mengikuti ahli Parlimen Pekan itu menjelajah di beberapa negeri, termasuk ketika kempen pilihan raya negeri. Berita seterusnya. Abdul Aziz Abdul Rahim dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya Aslinda Ahad mengikut Seksyen 254 dalam kurungan 3 Kanun Tata Cara Jenayah. Azura berkata mahkamah membuat perintah dilepas tanpa dibebaskan selepas berpuas hati bahawa alasan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan kukuh dan memuaskan. Terdahulu Aslinda memohon agar Aziz dilepas tanpa dibebaskan atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut. 7 September lalu, Mahkamah Session diberitahu Aziz mengemukakan representasi kelima kepada Jabatan Peguam Negara bagi membatalkan baki 9 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang dihadapinya. Aziz, 55 tahun, didakwa atas 3 tuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai lebih RM972,000 berhubung projek jalan raya di Perak serta Kedah. Ahli Parlimen Kinabatangan Bermutaradin dan isterinya Zizi Izzati Abdul Samad diberi penangguhan daripada membela diri dalam perbicaraan rasuah mereka. Ini selepas Bong dan Zizi memohon untuk menyemak keputusan Mahkamah Session sebelum ini supaya membela diri dalam kes rasuah berkaitan pelaburan Velcro Berhad. Permohonan Zizi dikemukakan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sekira yang membenarkan penangguhan prosiding Mahkamah Session sementara menunggu pelepasan permohonan yang difailkan pada Isnin. Permohonan serupa oleh Bong akan didengar Isnin depan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Azhar Abdul Hamid. Timbalan Pendakwa Raya Faris Gohim Abdullah memaklumkan pihaknya tiada bantahan terhadap penangguhan itu. Terdahulu, satu perbicaraan ditetapkan pada hari ini di mana pasangan itu dijangka membela diri. Mahkamah Session Rosina Ayub pada 2 September lepas memutuskan kedua-duanya perlu membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Bong 64 tahun berdepan 2 tuduhan menerima rasuah berjumlah 2.2 juta ringgit dan lebih RM262,000 sebagai suapan mendapatkan kelulusan Velcro bagi pelaburan RM150 juta dalam unit amanah public mutual. Zizi 44 tahun berdepan 3 tuduhan bersubahat dengan suaminya bagi perkara sama. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.